warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin nuril mudhhib lin nisyani bi nuri wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu 'ilmullah. Wa ba'du. Al-Mukarram Tuan Haji Kamaruddin dan seluruh jawatan kuasa tadbir Masjid Nur Sa'adah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita mulakan pagi ini dengan solat subuh berjamaah dan seterusnya dengan niat i'tikaf dalam masjid ini. Kita duduk dalam satu majlis ilmu yang merupakan satu taman dari taman-taman syurga untuk seperti biasa dengan izinnya kita menyambung pengajian kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman, terjemahan dari karya asal bagi Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Kita sambung perbincangan kita pada muka surat 99 di bawah tajuk keutamaan ilmu pengetahuan hanya dicapai dengan amal. Kira-kira 2 minggu yang lepas kita dah bincangkan bagaimana kelebihan ilmu, kelebihan para ulama. Hari ini kita nak sambung perbincangan kita dengan apa yang ditulis oleh Al-Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi fid darain amin ya rabbal alamin. Terjemahannya, ketahuilah bahawasanya orang alim yang tiada beramal dengan ilmunya akan dicabut keutamaannya. Alim tu orang yang mempunyai ilmu, orang yang tahu. Semata-mata dia tahu, dia tidak beramal dengan apa yang dia tahu, kelebihan, keutamaan yang disebut sebelum ni yang kita baca dalam Al-Quran, yang kita jumpa dalam hadis-hadis Nabi SAW, semua kelebihan tu, semua keutamaan tu akan dicabut dari orang tu. Ia tidak harus berbangga dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang keutamaan ilmu pengetahuan. Lalu ia menganggap dirinya tergolong antara orang-orang yang diberikan keutamaan disebabkan ia berilmu, padahal ia tidak beramal. Maknanya semua yang kita jumpa sebelum ni, kalau kita tidak beramal dengan ilmu yang kita pelajari, janganlah kita rasa kita ni tergolong dari kalangan mereka yang mendapat keutamaan itu. Nak dapat semua kelebihan yang disebut sebelum ini, semua darjat yang tinggi, tak dapat tidak mesti beramal dengan ilmu. Dan seperti yang saya dah sebutkan sebelum ni, beramal ni maksudnya yang wajib, wajib dibuat, yang haram, wajib ditinggal. Yang itu 2 benda yang paling utama. Adapun yang sunat, yang makruh, yang seboleh-bolehnya dia buatlah. Yang makruh pun seboleh-bolehnya ditinggal. Tapi yang paling utama apa dia? Perkara yang wajib mesti dibuat, perkara yang haram mesti ditinggal. Itu tak dapat tidak. Benda yang halal dia kena kata halal, yang haram kena kata haram. Rasulullah SAW telah bersabda, ta'allamu ma syi'tum, belajarlah ilmu apa yang kamu kehendaki. Mana semua ilmu yang boleh belajar, kita belajar, kecuali ilmu yang memudaratkan. Kadang-kadang hukumnya haram. Belajar ilmu sihir, yang itu memudaratkan, haram sebagai contoh.
Belajarlah ilmu apa yang kamu nak. Tak kira lah ilmu tu ilmu apa sekalipun. Walaupun ilmu tu zahirnya berupa ilmu dunia, belajar. Selagi dia tidak memudaratkan, ada manfaatnya, belajar. Cuma Nabi ingatkan, fawallahi, maka demi Allah, la yuqbalu minkum hatta ta'malu. Allah tidak akan menerima daripada kamu apa yang kamu belajar itu sehinggalah kamu beramal dengan apa yang kamu pelajari. Dan amal kita dengan ilmu tu tuan-tuan, dia sepatutnya semakin mendekatkan diri kita dengan Allah. Sabdanya sallallahu alaihi wasallam lagi, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Sesiapa yang bertambah ilmunya, makin lama, makin hari, makin mengaji, makin banyak ilmu, tetapi sayangnya tidak bertambah petunjuknya, hudan, hidayah, petunjuknya tak bertambah. Hidayah ataupun hudan ni ditakrifkan oleh sebagian ulama ma'rifatul haqqi wal amalu bih. Kita mengetahui yang benar-benar itu benar dan beramal dengannya. Itu masuk hidayah, petunjuk. Kita tahu jalan ni menuju ke Al-Ustar dan kita ikut jalan tu, sampailah kita ke Al-Ustar. Kalau kita tahu hak ni jalan menuju Al-Ustar, kita pergi menuju ke sebaliknya, kita pergi menuju ke Parit Buntak, tak sampai. Kita tahu, dia tahu jalan ni menuju ke syurga, tapi dia sengaja memilih jalan menuju ke neraka. Na'udzubillah. Dan orang macam ni bertambah ilmunya tetapi tak bertambah petunjuknya. Jalan semua dia tahu, tapi dia tak mau ikut jalan tu. Dia saja nak ikut jalan yang sebaliknya. Orang macam ni, maka ia tidak akan bertambah melainkan semakin jauh daripada Allah. Berapa lama dah hang bawa kereta ni? Setengah jam dah. Patutnya kau dekat dengan ustaz. Pasal apa kau jauh? Rupanya dia ikut jalan yang sebaliknya. Mengaji berapa lama dah? Ya, adalah 10 tahun dia kata. Dan dari muda tu adalah 20 tahun. Pasal apa kau mengaji, kau jauh daripada Tuhan ni? Makin kuat mengaji, makin malas sembahyang jemaah ni. Contoh. Makin kuat mengaji, makin kuat isap rokok ni. Contoh. Kan? Makin kuat mengaji, makin karut tengok hang ni, kan? Sepatutnya makin bertambah ilmu, makin dekat dengan Tuhan lah. Kan? Makin bertambah ilmu, makin baik akhlaknya. Yang ni makin mengaji ni, tengok mulut makin merapu ni. Pasal apa ni? Apa tak kena ni? Rupa-rupanya tuan-tuan, ilmunya bertambah, tetapi petunjuknya tidak bertambah. Dia boleh cerita semua kan. Jalan, kalau sini, kalau start tu dia boleh cerita 5 jalan. Jalan highway, jalan dalam tu semua dia boleh cerita. Kok belah Yan boleh, kok belah Pendang boleh, kok mana semua dia tahu. Tiba-tiba dia pergi menuju jalan, menuju ke Perak. Tak menuju ke Al-Ustaz. Contoh saya sebut tu. Tak jadi kerja jugalah. Begitulah umpamanya tuan-tuan. Ilmunya bertambah, tetapi dia tidak mahu beramal dengan ilmu tu. Hidayahnya tidak bertambah. Maka orang ni bukan semakin dekat dengan Allah, sebaliknya dia semakin jauh daripada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya ilmu pengetahuan itu telah sampai ke martabat yang begitu tinggi di sisi Allah Ta'ala. Apa puncanya? Ialah disebabkan ia mengandungi manfaat yang meluas bagi hamba-hamba Allah. Sebab apa martabat ilmu itu tinggi? Sebab dia mengandungi manfaat. Kalau kita lihat, kita ambil umum hadis baginda Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu ialah yang paling memberi manfaat bagi manusia yang lain. Pasal apa? Ilmu ni Allah angkat martabatnya dalam Al-Quran, dalam banyak tempat, dalam banyak ayat. Sebab dia mengandungi manfaat, dia memberi manfaat bagi hamba-hamba Allah. Tapi sayangnya, jika si alim itu tidak memanfaatkan ilmunya bagi dirinya sendiri, maka bagaimana ilmu itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain? Dia sendiri pun tak dapat manfaat daripada ilmunya. Macam mana orang lain nak dapat manfaat dengan dia?
Kita nak tumpang orang alim ni sebab dia dah dapat manfaat daripada ilmunya. Kita berjalan dalam kegelapan, gelap gelita. Kita tumpang ni sebab apa? Sebab dia ni ada lampu, ada torchlight yang terang. Dia ada bawa spotlight. Kita tumpang dia lah. Tiba-tiba dia sendiri pun, dia punya lampu bateri tak ada. Contoh, lampu dia besar tapi tidak berfungsi dengan baik. Dia sendiri pun tak boleh suluh jalan untuk dia. Bagaimana orang lain nak tumpang cahaya dia? Begitulah umpamanya. Dengan ini jelaslah pula bahawa keutamaan yang dikhususkan bagi orang yang berilmu itu akan batal jika ia tidak beramal. Maknanya semua yang Allah Ta'ala sebut, semua yang Nabi SAW sebut tentang kelebihan ilmu dan ulama, ialah bagi mereka yang beramal dengan ilmu mereka. Torchlight hang tu bagus lah, tapi bateri dia bagi elok lah. Torchlight jenis yang paling bagus, paling mahal dia beli, tiba-tiba bateri tak ada. Nak buat apa? Tak guna. Orang nak tumpang macam mana? Dia sendiri pun gelap, dia sendiri pun duduk dalam kegelapan. Bagaimana orang nak tumpang dengan dia? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih." Seberat-berat manusia, sedahsyat-dahsyat manusia yang akan menerima siksaan pada hari kiamat ialah orang yang berilmu yang Allah tidak manfaatkan orang tadi dengan ilmunya. Ada ilmu tapi tidak memberi manfaat. Lampu dia ada tapi semua tak ada bateri. Langsung tak boleh suluh. Orang macam ni ialah manusia yang akan menerima azab yang sangat berat di hari akhirat kelak. Nabi SAW sendiri sentiasa berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak dimanfaatkan dan dari hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak ada perasaan merendah diri kepada Allah. Ini doa yang kita selalu baca. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita tak mau ilmu bertambah tapi tidak ada manfaat. Nabi minta berlindung daripada perkara tu. Antaranya juga Nabi minta berlindung wa min qalbil la yakhsha', daripada hati yang tidak khusyuk. Hati kita tidak ada perasaan khusyuk, tidak pernah hadir hati, tidak pernah merendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya tidak mempunyai apa-apa pun selain gambaran ilmu itu dan bayangnya sahaja tanpa makna dan hakikatnya. Nampak dia jauh macam hebat, lawa ni, pegang-pegang lah, rupanya tidak ada hakikat, tidak ada makna, cuma bayang-bayang saja. Bayang-bayang saja. Sesetengah para salaf rahmatullahi alaihim berkata, bila sebut salaf ni mana ulama salafus salih lah. Mereka yang hidup 300 tahun yang pertama, tiga kurun yang pertama, itu salafus salih. Ilmu itu sentiasa meminta diamalkan. Ilmu tu makin bertambah, ilmu tu makin bertambah amal yang dituntut. Jika tidak disahut permintaannya, niscaya ia akan berpindah. Jadi ilmu tu seolah-olah begitu. Kalau kata ilmu tu boleh bercakap, dia akan cakap dengan kita. Pasal apa tak amal dengan aku? Kalau kita sahut seruan dia, kita pun beramal, dia akan kekal dengan orang tadi. Dia akan kekal dengan kita. Tapi kalau kata dia minta, pasal apa tak beramal dengan aku? Pasal apa tak beramal? Kita tak sahut, kita tak tahu je. Maka ketika itu dia akan lari. Dia akan berpindah. Yakni jiwa ilmu itu dan cahaya serta berkatnya akan meninggalkan anda. Yang tinggal apa? Adapun gambarannya, maka ia akan tinggal menetap untuk menjadi alasan dan bukti terhadap si alim yang jahat itu. Na'udzubillah. Maknanya dari segi luaran tetap orang kata dia tu orang yang berilmu, tetap orang kata dia ni orang yang mengaji. Tapi cahaya ilmu itu, roh jiwa ilmu itu, berkatnya dah tak ada lah. Yang ni yang kita paling khawatir. Ilmunya banyak
tapi Allah cabut keberkatan dari dirinya. Sebab tu kita jangan pelik. Kadang-kadang ada setengah yang mengaji, kau lama mengaji, kau mengarut. Ada tak? Memang ada. Memang ada begitu. Antara puncanya Allah tanggalkan keberkatan daripada dia. Ada yang setengah tu mengaji, ada siap hafal Al-Quran lagi. Tetapi bila keluar-keluar, dia jadi dalam keadaan yang lebih teruk daripada orang yang tak pergi mengaji agama tu. Apa puncanya tuan-tuan? Antara puncanya Allah tarik berkat disebabkan dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia jadi lebih teruk daripada orang setengah orang yang tak mengaji tu. Yang tu yang kita bimbang. Sebab ilmu tu dituntut untuk kita beramal dengannya. Andai kata si alim tadi mengajarkan ilmunya kepada orang lain, yang ni kategori yang kedua pula, dia ajak orang. Hak tadi itu dia tak beramal dan dia pun tak mengajar orang lain buat kebaikan. Suruh yang makruf, tegah yang mungkar. Yang ni yang satu kategori lagi, satu golongan lagi, dia mengajak orang. Tapi dia tak ajak diri dia sendiri. Nescaya ia menjadi seperti lilin yang membakar dirinya untuk menerangi orang lain, ataupun seperti jarum yang menjahit pakaian untuk menutup orang lain, sedangkan dirinya tinggal telanjang. Ini kategori yang dia suruh orang buat baik. Dan orang lain ambil manfaat daripada dia, tapi dia sendiri tak beramal dengan ilmu tu. Kalau zaman-zaman saya bujang dulu zaman-zaman bukan di sinilah, sebelum saya duduk di Kedah ni. Kita kan biasa jadi warden sekali kan. Ada setengah warden tu sebelum subuh dia gerak budak bangkit. Tugas dia. Budak dah bangkit semua dah ni kan. Dah siap nak subuh. Lepas tu cari dia, mana dia? Dia pelena balik. Sebab apa? Kerja dia sebagai warden kejut budak. Kan. Lepas budak dah bangkit semua nak sembahyang jemaah, dia pelena. Lah. Rupanya tugas dia apa? Dia jalankan tugas dia supaya budak-budak ni bangun. Lepas tu dia selesai kan tugas dia. Sepatutnya hang gerak budak, hang duduk sekali dah. Sama juga setengah tu dia panggil budak semua pi ikut kuliah, ikut kelas. Kan, ada ustaz mai ni. Budak dah naik semua, dia pegang mic kan, dia pastikan semua dah. Dia turun. Dia turun, dia lepak bawah, dia isap rokok. Ni bukan di sini. Di negeri lain, benda memang betul berlaku. Kan? Dia isap rokok. Kan? Dan sekali ustaz yang mengajak tu kan, ada setengah-setengah ustaz tu dia kita duk suruh orang kan duk kerah budak ikut kuliah, tiba-tiba kita turun, kita tak ikut sekali, lepak-lepak kat bawah hisap rokok kan. Itu antara contoh macam mana tuan-tuan, dia memberi manfaat kepada orang, tapi diri dia sendiri sepatutnya duk sekali lah kan. Han suruh han kerah budak kan pi masuk kelas, han duk sekali lah, dengar pi lah kan. Han panggil budak untuk sembahyang jemaah, han sembahyang jemaah sekali lah. Dan sepatutnya kaedah warden yang betul ni, yang berjaya ni, sebelum orang bangun, dia bangun dulu. Dan lepas tu bila malam tu dia kena tidur paling lewat sekali, sepatutnya begitu. Dia kena pastikan budak semua tidur, dia tidur, baru dia tidur. Dan ada setengah lagi tu, setengah-setengah tu kan, budak yang kena bergerak dia. Ada juga. Dia jadi dia warden ni bermacam-macam. Sebab tu bila tempat yang kita hantar tu, antara yang mainkan peranan tu warden. Kadang-kadang guru tu dia pergi mengajar. Dia balik mungkin ada keluarga apa semua. Hak duduk dengan budak tu warden. Ada warden tu kan, undang-undang tak benarkan budak pakai handset, tapi dia yang payung budak pakai handset. Kan? Dia sendiri yang ajak budak tengok handset dia. Bila warden ni salah pilih warden ni, dia kadang-kadang makin merosakkan budak. Dia sendiri yang akan tolong cover line. tolong apa? Itu pengalaman. Sebab saya tu masa bujang tu lama juga jadi warden ni kan. Jadi kita jumpa tu macam-macam jenis dah. Dia umpama ni lah. Umpama lilin, dia bakar diri dia, orang lain terang. Tapi lama-kelamaan dia habis. Maknanya yang zaman-zaman saya sekolah dulu, yang kata guru seperti lilin tu tak tepat lah sebenarnya. Zaman-zaman saya sekolah dulu. Zaman-zaman tuan-tuan tak tahulah kan. Siap ada lagu dia. Macam mana guru umpama lilin. Zaman lah ada lagi tak lagu tu? Tak tahulah zaman-zaman saya budak-budak tu.
Guru umpama lilin kan. Maknanya dia membakar diri dia, orang terang, dia musnah. Sebenarnya tak tepat tu. Kalau kita ikut apa yang disebut oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tak tepat. Islam bukan ajar begitu. Islam ajar kita ni jadi macam lampu Kalimantan. Dia menerangi orang, dia tak rosak. Bukan dia suruh terangi orang, tapi hang rosak. Terang orang semua terang, lama kelamaan dia habis cahaya. Bila dia cahaya, dengan orang-orang pun tak ada cahaya. Sepatutnya kita ni jadi seperti lampu ni lah. Zaman lah ni, macam spotlight ni. Orang terang, dia pun tak rosak. Sampai bila-bila. Bukan seperti lilin, tak tepat tu. Kalau zaman dah ni masih ada lagu tu, kena betulkan tu. Kalau ada yang bekerja dengan KKM pula dah. Apa nama Kementerian Pelajaran ni? KKM pula dah kan. Kena betulkan tu. Saya budak-budak tu dia ingat itu. Sekolah bila hari guru nyanyi lagu Guru Umpama Lilin. Dah tua-tua ni duk fikir betul ke kan? Sebenarnya kalau kita ikut tak tepat tau. Bukan seperti lilin. Nak buat apa terangkan orang tapi hang rosak. Terangkan orang, hang pun kena kekal lah dengan ilmu tu. Jangan jadi macam lilin yang membakar dirinya, orang terang, dia sendiri musnah. Ataupun jangan jadi macam jarum yang jahit pakaian orang lain sedangkan dirinya telanjang. Tak mau begitu. Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Atamuruna an-nasa bil birri?" Adakah kamu menyuruh manusia mengerjakan kebajikan? Ayat ni asalnya kalau kita lihat sebab diturunkan, asal-asalnya ditujukan kepada ahbarul Yahud, para pendeta Yahudi, ulama Yahudi asalnya. Asalnya Allah tempelak ulama Yahudi ayat ni. Tapi makna dia tu untuk kita semua lah, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Asalnya Allah tuju kepada mereka. Allah kata, "Atamuruna an-nasa sabil birri?" Adakah kamu menyuruh manusia mengerjakan kebajikan? Sebab orang Yahudi ni, terutamanya di Madinah, sebelum Islam datang, mereka yang bagi tahu kepada penduduk Madinah, kepada Aus dan Khazraj tentang kedatangan Nabi akhir zaman. Sebab mereka baca Taurat, mereka baca Injil, mereka tahu. Allah cerita dengan jelas tentang Nabi akhir zaman. Mereka bagi tahu. Tiba-tiba bila Allah bangkitkan betul-betul Nabi akhir zaman, Aus dan Khazraj beriman yang akhirnya digelar sebagai Ansar, mereka kebanyakan mereka tidak beriman. Sebab apa? Dulu hampa yang ajak orang. Pasal apa bila betul-betul sampai waktu tu orang lain beriman, hampa tak beriman? Puncaknya sebab hampa dengki. Kerana Nabi akhir zaman tu bukan dibangkitkan dari kalangan hampa. Mereka nak Nabi akhir zaman tu dari kalangan Yahudi. Mereka nak begitu. Sebab Nabi akhir zaman ni Nabi yang paling mulia kedudukannya. Mereka kata kami ni bangsa pilihan. Pasal apa tiba-tiba Allah pilih dari kalangan Arab Quraisy? Terus mereka sendiri tinggalkan apa yang mereka sendiri sebut sebelum ni. Jadi Allah tempelak mereka. Adakah kamu menyuruh manusia mengerjakan kebajikan? Iaitulah beriman. Wa tansawna anfusakum. Dan kamu lupa diri kamu sendiri. Wa antum tatluna alkitab. Yang paling teruk, sedangkan kamu itu membaca Alkitab. Kalau mereka tu kamu baca Taurat, kamu baca Injil. Yang Aus Khazraj ni mereka tak baca Taurat asalnya. Mereka tak baca Injil. Mereka tahu tu daripada hampa lah. Jadi kalau kita hari ni, orang lain tak mengaji, kita yang mengaji. Kita cerita ke orang begini. Tiba-tiba satu hari, orang tu yang beramal lebih elok daripada kita. Allah kata, sedangkan hampa ni baca kitab. Sedangkan hampa ni orang mengaji. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu mengerti? Afala ta'qilun ni kalau terjemah cara Kedah ni, hampa tak ada akal kan? Ta'qilun tu berakal. Jadi kalau terjemah bahasa Kedah kita ni, hampa tak ada akal ya. Tak ada akal ni maksudnya apa? Bodoh. Hampa ni bodoh kan? Tak ada akal bodoh. Kan? Ataupun tak ada akal ni gila. Hampa ni gila kan? Hampa baca kitab, hampa baca Quran kalau kita lah. Kalau depa tu baca Taurat. Hampa mengajak orang. Tiba-tiba hampa tak beramal dengan apa yang hampa baca. Hampa tak ada akal kan? Hampa gila ke? Macam tu. Ini satu tempelak daripada Allah yang asalnya ditujukan kepada para pendeta ataupun ulama Yahudi,
Tetapi tempelak ini sebenarnya ditujukan secara umum kepada semua umat Nabi Muhammad SAW, supaya kita ambil pengajaran tuan-tuan. Jangan sampai kita ni baca kitab, kita mengaji, kita ajak orang, tiba-tiba kita sendiri tak buat benda tu. Kan? Sabda Rasulullah SAW, innahu yu'maru bil alimi ilan nar. Ini hadis ini dulu kita pernah jumpa. Lapasnya lebih kurang sama dalam kitab 40 hadis penawar hati. Fatukhraju am'a'u fayaduru biha finnar kama yadurul himaru birraha fayatufu bihi ahlun nar fayaquluna lah ma baluk fayaqul inni kuntu amuru bil khairi wa la ati wa anha 'anil syarri wa ati. Sesungguhnya ada seorang alim tu dibawa masuk ke dalam api neraka, lalu diburaikan isi perutnya dan diputarkannya di dalam api neraka itu umpama keldai yang memutar batu giling. Ar-Rohani mana alat pengisar gandum, cara lama ni. Kan? Keldai dulu digunakan keldai untuk mengisar gandum, dia pusing. Seorang alim ni tiba-tiba orang nampak dia. Dicampak di tengah neraka. Kemudian dia berpusing-pusing di tengah tu, terburai isi perutnya. Lalu penghuni neraka tu pun berkumpul, duduk keliling dia. Dia pelik. Ma balu? Apa salahmu? Apa tak kena dengan hang? Bukan hang ustaz ni ke? Bukan hang ni orang ini kan? Orang kenal semua ada ni. Apa yang tak kena dengan hang ni? Dan lalu dia menjawab, aku dulu sentiasa menyuruh orang berbuat baik, sedang aku tidak membuatnya. Bukan hang duduk ceramah mengata duduk suruh orang buat baik. Dia kata ceramah takkan ada suruh orang buat jahat, kata. Bila ceramah ni memang suruh orang buat baik kan. Tapi balik rumah aku sendiri tak buat, kata. Dan aku juga melarang orang berbuat jahat. Bila ceramah takkan nak suruh orang buat jahat, betul tak? Mesti nak larang orang buat jahat. Tapi bila balik aku sendiri buat benda jahat. Na'udzubillah min zalik. Lihatlah nasib si alim yang mengajar orang, tetapi ia sendiri tidak melakukan apa yang ia ajarkan. Dia cuma ajak orang, tapi dia sendiri tak beramal dengan apa yang dia ajarkan itu. Tentulah ia rugi, dan perkaranya di kemuncak bahaya. Kemuncak bahaya lah, sebab dia akan dapat azab yang sangat perit. Dicampakkan dalam neraka dalam keadaan yang terhina. Akan tetapi ia masih boleh dikatakan lebih baik dari nasib si alim yang tidak beramal dan tidak mengajar ilmunya kepada orang lain. Walaupun begitu, kalau nak banding dengan orang alim yang dia sendiri pun tak beramal, orang lain pun dia tak ajak, itu teruk lagi. Dua-dua teruk dah. Dua-dua ni kalau ikut dah teruk dah. Cuma beza dia ni apa? Dia ni dia beritahu orang buat baik ke? Yang satu lagi teruk. Dia sendiri pun tak buat baik, orang lain pun tak suruh buat baik. Yang ni betul-betul memang setan betul. Dia sendiri tak buat baik dan dia ajak orang tak buat baik. Sedangkan dia tahu yang mana baik, yang mana buruk. Si alim ini tentu lebih rugi dalam segala jurusan. Ia akan binasa kerana tidak ada sedikit faedah pun daripadanya. Dahlah dia sendiri tak buat benda tu, dia sendiri pun tak suruh orang buat. Dan tidak berguna sama sekali. Saya khawatir, kata Imam Al-Haddad rahimahullah, saya khawatir si alim ini yang mana dia tak beramal dengan ilmunya dan orang lain pun tak disuruh mengerjakan kebaikan itu, saya khawatir si alim ini akan tergolong ke dalam kumpulan orang-orang yang disifatkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya yang berikut. Apa dia hadis ni? Yu'maru bi aqwamin min hamalatil Quran ila nari qabla abadatil awthan. Akan disuruh beberapa kaum dari orang-orang yang memahami isi Al-Quran. Dia mahir Al-Quran, dia tahu tafsir ayat-ayat ni, semua dia tahu. Tapi dia ni disuruh untuk dibawa masuk ke dalam neraka sebelum para penyembah berhala lagi. Dia ingat orang sembah berhala tu masuk dulu. Tiba-tiba mereka tak masuk lagi,
Puak-puak yang faham Al-Quran ni masuk dulu. Na'udzubillah. Pasal apa ni? Fayaquluna yubda'u bina qabla abadatil asnam. Lalu mereka pun cuba protes. Pasal apa kami masuk dulu sebelum penyembah berhala tu? Kami baca Al-Quran. Hak penyembah berhala tak tahu apa langsung. Tak ada tauhid langsung, mensyirikkan Allah langsung. Pasal apa kami masuk dulu? Fayuqalu lahum, lalu dikatakan bagi mereka sebagai jawab, na'am, ya, betul. Penyembah berhala tak masuk lagi. Hampa masuk dulu. Sebab apa? Laisa may ya'lam kaman la ya'lam. Jawapannya sebab orang yang tahu tidak akan sama dengan orang yang tidak tahu. Kalau kita faham ni tuan-tuan, maknanya apa? Ni kira senjata makan tuan. Sebab asalnya Allah sebut, kalau kita lihat, sebelum ni pun kita jumpa firman Allah dalam surah Az-Zumar. Kalau muka surat 107 dulu, kita akan jumpa surah Az-Zumar ayat 9. Allah sebut, Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal-ladhina la ya'lamun. Allah kata, katakan adakah sama keadaan orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Allah nak cerita orang yang tahu tak sama dengan orang yang tak tahu. Allah nak cerita ni, nak cerita kelebihan orang yang tahu. Tiba-tiba senjata makan tuan balik. Pasal apa kami tahu, tiba-tiba kami masuk dulu sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah. Lalu ditempelak balik, dipulangkan balik senjata tu pada mereka. Sebab hampa tahu, mereka tak tahu. Tak sama. Maknanya, orang yang tahu bila dia beramal dengan ilmunya, tidak akan sama dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Dari sudut kelebihan, betul. Tapi dari sudut keburukan, sama juga. Orang yang tahu tak beramal dengan ilmu. Dengan orang yang tak tahu, dia tak beramal, memang tak tahu. Penyembah berhala tu, dia tak tahu. Dia pun tak pernah buka Quran. Memang tak beriman daripada awal. Memang masuk neraka pun. Tapi hampa tahu. Tiba-tiba hampa tak beramal. Lagi teruk. Lagi teruk. Itu jawapannya. Makan tuan balik. Dan ini mafhum hadis ni selalu disebut. Ramai juga para ustaz sebut. Apa nama seorang ulama besar, Ibn Ruslan ada sebut dalam kitabnya Matan Zubat, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli umbadil wasan. Dia ambil dari sini. Maka orang yang berilmu yang tidak beramal dengan ilmunya, mu'azzabun, dia akan diazab qabla umbadil wasan, sebelum para penyembah berhala diazab lagi. Sebelum puak-puak sembah berhala ni kena seksa, hampa kena seksa dulu. Sebab apa? Sebab tidak beramal dengan apa yang hampa faham. Hampa tahu, tiba-tiba hampa tak mau amal. Maknanya hampa lagi teruk daripada orang yang tak tahu ni. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita berhenti setakat tu. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita akan belajar tajuk yang lebih berat lagi. Apa dia? Alim yang suka membelit itu adalah syaitan. Ini lagi tahu. Kita dah ingat mengaji ni, kita mengaji ni ahli syurga lah. Tak, rupanya semata-mata mengaji belum tentu lagi. Bila mengaji kena ada ikhlas. Ilmu tu kena betul, kena beramal dengan ilmu pula. Lepas tu ada pula kategori hak suka membelit. Ada. Mana kata Imam Abdullah Al-Haddad rahimahullah sebut ni, memang benda tu betul-betul ada. Kemudian depan lagi kita akan jumpa pula tajuk ulama su, sampai tahap bila orang alim suka membelit, dia akan jadi ulama su. Orang alim tapi kaki putar belit. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Dan mudah-mudahan perkongsian kita pagi ini bermanfaat. Dan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.